Hai semua, kali ini kita akan belajar tentang 4.2 pertahanan badan. Dalam bab ini kita akan belajar bagaimana patogen memasuki tubuh badan dan cara pertahanan badan. Bagaimana patogen memasuki badan? Terdapat beberapa cara, iaitu melalui sistem pencernaan, sistem perpumuhan dan juga melalui kulit. Tahukah anda kita mempunyai strategi untuk mempertahankan badan dari serangan penyakit? Di dalam badan kita, ia mempunyai sistem pertahanan badan di mana terdapat dua jenis pertahanan, iaitu mekanisme pertahanan tidak spesifik dan mekanisme pertahanan spesifik. Mekanisme pertahanan tidak spesifik juga terdiri daripada dua, iaitu barisan pertahanan pertama dan barisan pertahanan kedua. Di dalam badan kita terdapat sistem pertahanan untuk melawan penyakit. Terdapat dua jenis mekanisme pertahanan, iaitu mekanisme pertahanan tidak spesifik dan mekanisme pertahanan spesifik. Mekanisme pertahanan tidak spesifik ini terdiri daripada dua, iaitu barisan pertahanan pertama dan barisan pertahanan kedua. Pada barisan pertahanan pertama, ia terdiri daripada kulit dan juga membran mucus. Kulit manusia terdiri daripada lapisan yang sangat liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Mikroorganisma adalah organisma seni yang sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata kasar, tetapi ianya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Mikroorganisma hanya dapat menembusi kulit jika terdapat luka atau kecederaan. Peluh dan sebum yang dirembeskan oleh kulit mengandungi bahan kimia yang boleh memusnahkan mikroorganisma. Membran mucus ialah membran yang melapisi saluran pencernaan dan salur pernafasan. Mikroorganisma yang memasuki salur pernafasan akan ditapis oleh bulu hidung dan diperangkap oleh mucus yang terdapat di dalam rongga hidung. Lilin di dalam telinga, air mata dan lendir pada paras juga berfungsi sebagai antiseptik untuk memusnahkan mikroorganisma. Apabila dalam keadaan kulit yang luka, maka mikroorganisma dapat melepasi barisan pertahanan pertama. Patogen yang berjaya melepasi barisan pertahanan pertama akan memasuki sistem darah dan berhadapan dengan barisan pertahanan kedua. Barisan pertahanan kedua terdiri pada sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk membunuh dan memakan mikroorganisma. Mikroorganisma ini akan dimakan oleh sel darah putih melalui proses fagositosis. Dan sel darah putih ini akan mengeluarkan enzim dan memusnahkan mikroorganisma. Seandainya patogen tersebut dapat melepasi barisan pertahanan kedua, maka patogen tersebut berjaya melepasi barisan pertahanan kedua dan berhadapan dengan barisan pertahanan ketiga. Dan barisan pertahanan ketiga ini adalah mekanisme pertahanan spesifik. Spesifik merujuk kepada antibodi yang akan mensasarkan untuk mikroorganisma tertentu sahaja. Pada barisan pertahanan ketiga ini, ia berfungsi untuk melawan patogen melalui penghasilan antibodi. Keimunan ialah keupayaan sistem badan melawan suatu patogen sebelum badan dijangkiti sesuatu patogen. Ia melibatkan penghasilan antibodi apabila terdapat patogen memasuki badan. Antibodi ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih di dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen.
Antigen pula ialah jasad asing atau bahan yang bukan daripada badan sendiri yang merangsang penghasilan antibodi. Antigen terdapat pada patogen, molekul toksin dan sel darah daripada kumpulan darah yang lain. Di dalam barisan pertahanan ketiga ini, sel darah putih akan menghasilkan antibodi. Antibodi tersebut akan bergabung dengan patogen dan ia membentuk suatu kumpulan. Ini akan membolehkan patogen tersebut tidak dapat menyerang badan manusia. Itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Jumpa lagi di lain waktu.